Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu dalam rancangan Al-Kuliah. Moga-moga semua yang berada di rumah, kedai makan, rumah mak mentua, di mana sajalah yang anda dapat menyaksikan siaran kita pada waktu ini, menyaksikan abang baju bunga ni. Moga-moga semuanya sihat belaka insya-Allah dan beroleh banyak manfaat menerusi perkongsian saya pada kesempatan kali ini insya-Allah. Dan kali ini kita nak berkongsi dengan tuan-puan semua para penonton yang disayangi berkaitan tentang satu tajuk yang saya kira sangat penting, yang kalau kita tak jaga, kita tak urus tadbir ianya dengan betul dan baik, maka dia boleh mengundang macam-macam kekacauan ataupun boleh kita katakan sebagai huru-hara dalam rumah tangga, iaitu tentang rezeki keluarga. Rezeki keluarga. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, iaitu dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya sekadar kemampuan. Allah tidak memberatkan seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan, ingat, Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesulitan. Surah At-Talaq ayat yang ke-7. Dari ayat ini sebenarnya para penonton, Allah nak mengajarkan kita supaya kita ni makin kehidupan agak sukar, makin mencabar, makin perit kehidupan ni, makin kena banyak bersedekah. Dan antara bentuk pemberian yang kita kena buat adalah memberi nafkah. Dan bagi nafkah ini pula pada siapa? Pada ahli keluarga dulu. Karena itu kawan-kawan semua, dalam hidup ni, soal duit ni benda penting. Siapa berani cakap duit dalam hidup tak penting? Duit penting. Kata orang, duit bukan segala-galanya. Memang. Tapi segala-galanya perlukan duit. Dia kata duit tak boleh bawa mati ya. Betul. Tapi kalau tak ada duit, rasa nak mati. Kan? Atau ada orang kata, alah duit tak boleh beli kasih sayang lah. Duit tak boleh beli kasih sayang. Kita akui. Tapi kalau tanpa duit, kasih sayang boleh melayang begitu saja. Maka sebab itu, dalam hidup ni, soal wang, pengurusan duit, terutamanya nafkah dalam keluarga, harus dipandang penting oleh kita semua. Khususnya cik abang di luar sana yang cakap ni pun, suami, ayah-ayah di luar sana, kena ambil berat. Kerana kebanyakan daripada punca-punca perceraian yang direkodkan antara faktor yang berlaku khususnya di tanah air kita di Malaysia ini, antaranya apa? Pertama sekali, kahwin muda sangat. Kalau kahwin terlalu muda sangat pun banyak mengundang masalah juga tanpa ilmu. Habis suami isteri sibuk menghadap telefon, main game, manjang bila nak nafkahnya. Yang keduanya adalah tak ada persepahaman. Gaduh siang malam. Isu kecil, isu benda boleh bawa bincang kot. Gaduh. Yang ketiganya adalah curang. Main kayu golf tak apa, kayu 3, kayu 4, berapa kayu tak tahu dah. Yang keempat, isu penyalahgunaan dadah. Dan yang kelimanya, tidak bertanggungjawab. Ini paling banyak. Sebab itu kalau banyak
dilaporkan atau yang direkodkan oleh pihak mahkamah sekalipun, kebanyakan daripada isu keruntuhan rumah tangga berkait tentang 3 perkara. Pertama sekali berkait tentang soal kezaliman. Maknanya suami itu berlaku zalim terhadap isteri dia. Tak menunaikan nafkah, tak memberikan apa yang sepatutnya, mengasari ataupun melayan isteri dia, tak serupa orang. Satu. Yang keduanya adalah tinggalkan isteri tanpa sebab. Tak ada sebab, tinggal isteri dia macam tu. Dah, isteri dah sedih-sedih cerita kat Facebook dah. Yang ketiganya adalah mengabaikan tanggungjawab atau dalam erti kata yang lain, kedekut. Kedekut. Ni ramai. Baik tu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee buat cerita, siap ada watak lagi haji bakhil bil lebay kedekut. Harap lebay atas kepala, tapi kedekut. Kedah kata kedekut piang semua. Dengan ahli keluarga pun kedekut. Memang sungguh ada. Dia dengan kawan, Allahu Akbar. Jangan cakap dengan kawan, dengan kawan-kawan pejabat, open table sokmo. Selalu open table. Ambil lauk apa ini, sotong, udang apa, boleh-boleh. Ini abang belanja. Abang bunga ni belanja. Tapi kalau isteri baru ajak pergi jalan pasar raya, wah, mengamuk, kingkong jadi. Ini benda tak betul. Patutnya kita nafkah, rezeki, sedekah dihalakan pada keluarga dulu. Isteri, anak-anak dulu. Itu yang patut. Maka kalau kita lihat dalam agama sekalipun, Nabi SAW mengajarkan. Kata Nabi, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Kata Nabi SAW, cukuplah seseorang itu dikira berdosa. Seseorang itu dia dikira apa? Berdosa. Kalau sekiranya dia ini melalaikan nafkah kepada orang yang wajib di bawah tanggungannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Karena itulah Imam Nawawi menghuraikan, nafkah pada keluarga itu lebih afdal daripada sedekah yang hukumnya sunnah. Maknanya nafkah terhadap keluarga kita patut diutamakan dulu. Kadang-kadang, maaf cakaplah, bagus tuan-tuan di luar sana ada yang buat wakaf telaga luar negara, ada sumbangan pada negara-negara bergolak kepada negara yang memerlukan, orang mangsa itu mangsa perang apa kan. Bagus, saya tak kata itu tak bagus. Tapi dari sudut priority, tengok tu. Keutamaannya itu adalah terhadap keluarga sendiri dulu. Ramai orang salah faham. Tapi mungkin setengah orang beranggapan kalau sedekah bagi nafkah pada keluarga ni dia tak ada sifat publicity. Orang luar tak tahu. Ini kalau bagi ke masjid, bagi ke orang susah, anak yatim kat luar-luar kan, perap ambil gambar, masuk Facebook, terbaik, padu, mantap, mantul, semua puji. Bagi sedekah kat isteri, siapa nak padu, nak mantulnya? Tak ada dah. Ini kita nak perbetulkan. Kalau ikut agama, awak punya isteri dulu. Kasih happy awak punya isteri. Happy wife, happy life. Kena pegangnya tu. Kalau nak saya ulang balik, boleh? Happy wife, happy life. Cuik suami sebelah tu. Dengar ustaz cakap tu, happy wife, happy life. Bukanlah hadis. Tapi secara realitinya memang itu. Rumah tangga kita ni, kalau isteri tu happy, seronok, bahagia, segala yang dia hajat suami cuba penuhi, seronok rumah tangga kita, tidur lena bang. Tidur lena. Syok. Maka kerana itu agama mengajarkan nafkahi isterimu dan juga anak-anakmu itu lebih afdal berbanding sedekah-sedekah yang lain. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, ada satu orang laki-laki ini yang mungkin beliau kelihatan biasa-biasa saja, tapi masya-Allah di sisi Allah Taala luar biasa. Kenapa? Ada satu orang sahabat namanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari radhiyallahu an. Yang mana sahabat Nabi ini merupakan seorang lelaki yang kalau Nabi bersalam dengan dia, Nabi akan cium tangan dia. Satu benda yang tuan-tuan kena tahu, Nabi ni bukan sebarang orang. Nabi cium tangan orang tu. Kalau kita cium tangan Nabi, itu standard lah, biasalah kita memuliakan Nabi. Tapi Nabi cium tangan orang tu, ni kira kemuliaan ni. Mesti ada sesuatu pada individu tersebut yang menyebabkan Nabi cium tangan dia.
Rupanya Nabi cium tangan Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari kerana satu peristiwa. Iaitu Nabi bersalam dengan dia sehingga kan Nabi merasakan bahawa tangan dia tu seolah-olah macam, orang kata apa ya? Macam tangan tu melepuh. Kasar. Nabi pun tanya, "Ma hazal ladzi iktasabat yadak?" Wahai Sa'ad, ini tangan kau jadi apa ni? Melepuh, kasar tangan ni pasal apa? Kenapa? Jadi apa ni? Kata dia, "Ya Rasul, saya ni macam-macam kerja saya buat. Macam-macam kerja saya buat." Wallahu alam lah, kalau dalam konteks pada dunia hari ini, orang banyak job lah. Pagi kerja di kebun, petang ke laut, malam. Ada saja kerja dia jenis tak reti duduk diam ni. Memang orang jenis rajin kerja. Oleh kerana itu, tangan dia sampai melepuh. Orang kerja zaman dululah. Lalu Nabi SAW menyebutkan satu kata-kata yang bila saya baca je hadis ni jadi semangat. Semangat nak kerja tu. Apa kata Nabi? Hazihi yadun la tamassuhan naru abada. Nabi kata, ini tangan takkan disentuh api neraka selama-lamanya. Ini tangan Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari radhiyallahu an takkan disentuh api neraka selama-lamanya. Ini jaminan Nabi SAW, khusus buat orang yang kuat bekerja, hard working. Dia memang kalau dalam bab bekerja ni memang bersungguh, memang tabah. Kita seringkali beranggapan bahawa rezeki itu hanya akan datang dengan jalan duit semata-mata, gaji, pendapatan ataupun kalau meniaganya ada untung, bonus. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan dalam Quran pelbagai jalan Allah Taala akan datangkan rezeki itu dari jalan-jalan saluran yang kita sendiri pun tak pernah sangka tahu. Allah akan bagi juga. Dan ramai orang yang saya kira di luar sana penonton-penonton pun memang akui benda ni memang jadi dalam hidup dia. Antaranya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang Allah akan bagi rezeki dengan usaha yang dia buat, iaitu dalam surah An-Najmi ayat 39. Ada rezeki Allah datangkan menerusi sifat syukur yang dipanjatkan oleh seseorang itu. Surah Ibrahim ayat 7. Ada orang Allah datangkan rezeki menerusi anak. Sebab itu jangan takut nak beranak. Beranak. Anak ni dia lahir bersama dengan dia ada rezeki. Allah sebut dalam surah Isra ayat 31. Ini lagi best. Rezeki menerusi perkahwinan. Ada orang takut nak menikah lah, Ustaz. Saya pun tak apa nak ni lagi. InsyaAllah. Dengan apa sedia ada kemampuan simpanan sikit, jalan. Jalan. Kenapa? Menerusi perkahwinan, Allah jamin akan ada rezeki daripada perkahwinan, iaitu dalam surah An-Nur ayat 32. Tapi ini yang saya nak tarik perhatian semua, iaitu ada juga rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan menerusi sedekah, infak dan sumbangan yang kita berikan. Maknanya kalau kita ni memang jenis orang yang kata orang apa ya, menunaikan nafkah ataupun memberikan ataupun melaksanakan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, Allah akan bagi rezeki kepada kita sebagai ganti, sebagai balasan balik kepada kita. Dalam Quran Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya, sehingga penghujung ayat surah Al-Baqarah ayat 245. Dalam kamus hidup orang beriman tak ada istilah malas. Malas ni tak ada. Malas ini pun salah satu daripada yang Nabi ajar, minta berlindung. Kalau bahasa Arab disebut al-kaslu ataupun al-kasal. Kasal ini maknanya pemalas. Pemalas sungguh. Setengah orang
paling teruk punya malas fikir. Dah malas fikir, malas fikir. Fikir pun malas. Kan? Maka apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, setengah orang punya malas nak cari rezeki untuk nak menyara keluarganya sampai tahap dia meminta-minta. Apa kesan dia? Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ma yazalur rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Kata baginda Nabi SAW, seseorang yang jenis suka meminta-minta, minta ke orang, tahu menghulu ni, hulu. Bukan hulu memberi, hulu meminta. Nak sikit boleh, nak sikit. Meminta kerjanya ini, dan meminta-minta pada manusia tanpa henti dalam keadaan dia tu sihat, tubuh badan, boleh kerja, boleh cari nafkah, dah minta juga. Apakah akibat yang bakal dia terima di akhirat atau di hari kiamat nanti? Kata Nabi SAW, laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Muka dia sikit sekerat daging pun tak ada nanti. Bayangkanlah, hari kiamat, akhirat nanti orang semua datang muka comel-comel, bak purnama lah, muka bersilau-silau. Nabi kata sekerat daging pun tak ada pada muka-muka si peminta-peminta dalam keadaan pemalas. Habis tu Ustaz, mana orang hidup minta sumbangan untuk tahfiz dia, pondok dia, nak menyara anak yatim tu, dah itu cerita lain. Dia mewakili pihak organisasi dia ataupun pondok dia yang memang dalam kesusahan, tu cerita lain. Ini dia yang sememangnya badan sihat, boleh cari rezeki, dah dia malas. Tahu nak minta aja. Tak kawan dia, mak mentua dia. Tak mentua dia, jiran dia, kawan futsal dia. Kawan jadi meluat, tak ada muka lain. Kau itu minta. Muka handsome, minta ke orang. Jadi sebab itu kita nak mengajak para penonton semua menghayati bahawa dalam kehidupan ini antara nafkah penting seorang suami maupun ayah, ketua keluarga, wajib sediakan pada keluarga. Yang terbalik pula, isteri pula sibuk cari untuk keluarga. Suami menghadap TV siang malam lah, duk gosok telefon, gosok. Isteri duk pulun cari kerja, sara anak, membesarkan anak, cari makan. Kadang suami siap marah. Awak tak pergi kerja. Terbalik. Patut suami tu yang kerja, isteri pula pergi cari kerja. Benda macam ni adalah benda yang patut diperbetulkan dalam masyarakat kita. Sebab, kata Imam Nawawi rahimahullah, sekurang-kurangnya seorang suami maupun bapa dalam keluarga kena sediakan 7 perkara. Pertama sekali, seorang suami maupun ayah wajib sediakan makanan. Wajib sediakan makanan. Kalaupun si ayah, si suami itu kursus jauh mana sekalipun, outstation 3 hari 2 malam, 7 hari 6 malam ke apa, tak balik-balik ke rumah, pastikan isteri dan anak-anak di rumah ada makanan. Ada makanan. Oh tak boleh, saya ini keluar jihad fisabilillah. Saya berjuang, saya berdakwah. Jadi isteri dengan anak-anak itu Allah Ta'ala akan selesaikan. Awak ni hidup tahun bila ni? Mana punya pahaman punya dapat ni? Mana sekolah punya belajar? Sebelum suami itu nak keluar pergi kerja, nak berjuang, berperang, isteri dan anak-anak pastikan terisi. Kalau kata orang zaman sekarang ni, peti air tu penuh lah. Peti air tu penuh. Ingat, itu yang pertama, makanan. Yang keduanya, mesti disediakan tempat tinggal. Jangan ada di kalangan ni suami-suami di luar sana, sebelum kahwin, sebelum nikah, bulan bintang awan semua bagai janjinya elok. Dia menikah saja, isteri dia tanya, abang, mana rumah kita? Tak payah rumah, ni bawah jambatan cukup. Abang kata nak beli rumah, tak payah. Beli rumah pun nanti Dajjal, Ya'juj datang sapu habis. Dia sebenarnya memang ada suami-suami yang kita akan suruh dia pergi swab test lah. Kita suruh dia pergi cek suhu lah. Ni tak sihat punya suami. Awak ni fikir apa ni? Benda lah awak punya fikir. Menyediakan tempat tinggal untuk si isteri. Jadi macam mana pula yang si suami ajak isteri mai duduk sekali dengan mak dia, macam mana tu? Maknanya isteri duduk tinggal bersama sebumbung dengan mertua. Itu pun dengan persetujuan dan kerelaan hati si isteri. Kalau isteri tu tak setuju, saya tak nak duduk dengan mak awak, saya tak nak duduk dengan mak mentua, saya tak nak. Bincang elok-elok bang. Bincang elok-elok. Bincang elok ya. Sebaik-baiknya. 2. Yang ketiganya adalah menyediakan pakaian. Menyediakan pakaian. Yang keempat, menyediakan bahan masak. Termasuklah
barang-barang ataupun perkara-perkara asas lah yang termasuk orang panggil apa, garam, gula, beras siapa beli ya, beras suami yang belilah beras, sibuk pula kata beras abang yang beli beras, apa tu tonggek, apa-apa hal-hal berkait dengan kata orang apa ya, bahan masak, yang seterusnya perkakas rumah, lagi alat-alat pembersih badan, berus gigi, ubat gigi, sabun, shampoo, semua yang membersih badan. Dan yang ketujuh, pembantu rumah jika mampu. Dia ada perkataan jika kat situ. Pembantu rumah jika mampu. Dia kadang setengah isteri, walaupun dia suri rumah, tapi kalau anak dah berderet, anak dah susun 7-8 orang, mungkin barangkali kawalan tu dah tak terkawal mungkin. Anak dah ramai, dah bersusun ni semua, maka suami kena fikirkan sesuatu. Macam mana untuk nak membantu urusan isteri di rumah. Kadang orang kata, alah, di rumah apa masalah? Suami sungguhlah kerja outstation, kerja di lapangan ni, macam-macam dugaan semua kan. Duduk di rumah apa masalah? Melayan anak je pun. Abang, awak cakap sedap ya. Rumah, walau gelanggangnya kecil, peranannya besar. Jangan main-main tu. Jadi kena ingat, suami kena ambil kira, ambil peduli apa sahaja yang berlaku dalam rumah tangga kita. Ada di kalangan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia rezeki banyak, melimpah-limpah kan? Kata orang, yang bulan lepas pun tak habis lagi, mari pula rezeki berikutnya. Dia memang Allah Taala bagi melimpah-limpah lah. Ada setengah orang macam tu. Ada pula sebahagian teman-teman, rakan-rakan kita di luar sana yang mungkin serba tidak cukup. Ada, tapi ataupun kalau tak cukup sekalipun, kata orang, maaf dengan izin ya, dia ngam-ngam saja dia punya pendapatan dia, ataupun dari segi kecukupannya itu tak seperti orang lain. Ada. Walau bagaimanapun, sama ada rezeki itu banyak ke, melimpah ke, sikit ke, sedang-sedang ke, cukup-cukup ke, ngam-ngam ke, ia mestilah diurus takbir dengan betul. Harta tersebut. Kata orang, dia tu bolehlah harta banyak, bolehlah mengurus ke, nak bagi itu bagi ini. Tak. Kalaupun duit kita tak banyak mana sekalipun, mesti tetap akan ada pengurusannya yang diajar dalam agama kita. Maka oleh kerana itu, saya nak kongsikan ada 6 cara ataupun 6 jalan yang telah pun digaris pandukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, bagaimana pengurusan panduannya, tata cara menguruskan harta yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. 6 perkara tersebut apa dia? Pertama sekali, yang pertama, Allah mengajar kita supaya cari harta. Cari harta. Dia kena cari. Dia kena cari. Jangan duduk di rumah kata nak apa? Dulu orang kata tunggu nak menggores, tiba-tiba dapat duit. Dah, tak boleh. Dia kena cari. Yang masuk pertandingan yang apa itu cerita lain. Ini yang memang dia kena cari. Dalam Quran Allah Taala ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala, apabila kamu selesai solat fardu Jumaat, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah ini. Yang doktor-doktornya, cikgu-cikgunya, pejabat agamanya, ustaznya, yang saintisnya, yang menterinya, yang berhormatnya, yang produsernya, yang wartawannya, kameramannya. Semua ni bertebaran. Allah suruh bertebaran atas muka bumi. Dan carilah min fadlillah. Kurniaan Allah. Allah suruh cari. Allah suruh cari. Allah suruh kita cari. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Itu yang pertama. Cari harta, cari rezeki, cari pendapatan. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala juga suruh kita setelah cari, dah dapat, belanjakan dan jangan takut miskin. Ini yang kedua. Belanjakan harta tersebut, namun jangan takut miskin. Ada setengah orang, bila dia nak berbelanja, dia nak menginfakkan harta, dia termasuklah memberi nafkah pada ahli keluarga semuanya.
Ish, jangan kan nanti kurang pula ni apa ni hartanya itu kan. Ada setengah orang bila dia tengok saja dekat mesin ATM apa tu tengok baki. Dia tengok sesak nafas dia kata. Dia punya duit dalam bank parah hidung ah. Ada kata tak ada ustaz, saya bukan parah hidung. Dengan hidung-hidung tak ada orang ni. Jadi saya sesak nafas sikitlah ustaz. Jadi saya tak bersedekah kot bulan ni. Satu benda yang Allah Taala mengajarkan kita, jangan sesekali takut untuk kita nak menafkahkan harta kita, khususnya nafkah itu terhadap keluarga kita, anak, isteri kita, seluruh isi keluarga kita. Takut apa? Dengan memberi nafkah tu makin miskin. Dalam Quran Allah Taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Syaitan akan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah, hingga hujung ayat. Surah Al-Baqarah ayat 268. Allah sebutkan bahawa syaitan ni salah satu perangai dia bisikkan. Rajin pula bawa isteri pergi berjalan-jalan, makan angin, apa tu bagi duit kat isteri pula. Kau tak takut ke kau ni musim-musim susah ni, wabak tak selesai lagi ni, macam mana ni? Tak payah. Pandai-pandailah. Dia pun kerja kan isteri tu, tak payah bagi. Tapi tuan-tuan janganlah pelik pula. Macam mana ustaz tahu skrip syaitan ni? Saya agak je lah. Habis tu bisik apa lagi? Takkan bisik suruh semayang pula. Syaitan mestilah bisik ke arah kejahatan ataupun ketakutan. Ramai orang macam tu. Yang ketiga, agama mengajarkan kita supaya kita dengan harta. Yang ketiga, mesti mengumpul harta, ada simpanan. Kalau tadi cari, belanja, tapi dalam sibuk-sibuk berbelanja tu pula, dia mesti kena ada kumpul dan simpan. Maaflah dengan izin, setengah orang dia buat investment, pelaburan. Dan isu tentang pelaburan dan simpanan ni bukan satu benda yang diwawarkan baru-baru ni. Lama dah. Malah dalam Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyebutkan, Allah merakamkan berkaitan tentang saranan Nabi Yusuf alaihi salam ketika waktu tu, kalau tuan-tuan baca kisahnya kan Mesir dijangka menerusi mimpi seorang raja yang telah pun ditakbir atau ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahawa Mesir akan berhadapan dengan satu tempoh kemarau panjang bertahun-tahun, 7 tahun panjang kemarau. Lalu persiapan rakyat dan penduduk semua nak berhadapan dengan musim sukar tu bagaimana? How? Ni yang Nabi Yusuf ajar, iaitu Allah Taala rakamkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun kemarau yang besar yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Surah Yusuf ayat 48. Saya ulang, Surah Yusuf ayat 48. Dari ayat ni, para penonton, rakan-rakan, teman-teman yang saya muliakan, Nabi Yusuf mengajar pada kita, kalaupun secara simboliknya berlakunya peristiwa ini, Mesir satu ketika dulu akan berhadapan dengan kemarau, kering kontang, tanah menjadi waktu itu, tanaman tak menjadi semua, 7 tahun. Maka saranan Nabi Yusuf adalah, awak semua kena ada simpanan. Kena ada simpanan untuk waktu-waktu sukar. Kita pun tuan-tuan, secara jujurlah, saya sendirilah, siapa sangka kita akan berhadapan dengan penularan wabak yang bersifat non-alam ataupun bencana non-alam ini, COVID-19. Siapa pernah sangka akan berlaku benda ini semua kan? Orang kewangan kata apa? Bom jangka kan? Siapa pernah sangka? Kalau tidak kerana pandemik sekalipun,
Mungkin selama ni hidupnya selesa, hidupnya mewah, hidupnya dalam keadaan yang serba-serbi ada. Sekali diuji Allah, suami meninggal. Suami yang selama ini duk cari rezeki, cari pendapatan, meninggal dunia. Isteri dan anak-anak macam mana? Suami ada simpanan tak? Kalau ada pun sikit. Sikit tu pula nanti berebut. Macam mana? Dah bergaduh-gaduh lah pula. Nak tuntut hak masing-masing. Kalau tak ada simpanan macam mana? Ni, suami-suami, abang-abang di luar sana ni. Simpanan kita bagaimana? Sebab itu, dalam kita berbelanja, agama mengajar, jangan galak sangat. Jangan galak sangat. Mentang-mentang promosi, tak habis-habis. Promosi. Tarikh macam-macam. Tarikh itu, tarikh ini kan. Lepas tu pula dia geram, dia duk banyak lagi yang dia tak tebus lagi kan. So akhirnya dia pun tengok, geram lah nak beli. Dia ada orang macam tu. Setengah orang hobi dia membeli. Lepas tu menyesal. Tapi orang macam ni ada falsafah dia, falsafah yang tak betul lah. Dia kata biar menyesal beli dari menyesal tak beli. Pula dah. Ini masalah. Kena ada simpanan. Kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku di masa-masa akan datang. Itu yang ketiga ya, iaitu berkait tentang mesti kena ada kumpul harta dan juga kena ada simpanan ataupun pelaburan. Yang keempat, agama juga mengajarkan kepada kita supaya menyucikan harta. Menyucikan harta ini iaitu dengan berzakat. Berzakat tuan-tuan. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum ila akhiril ayah. Kata Allah, dalam harta kamu ada portion, ada hak orang lain. Sama ada orang tu dia minta ke, dia tak minta ke, ada hak dia. Ni yang kita bimbang. Kita duk kumpul harta, duk menimbun tinggi, lepas tu tak bagi kepada yang hak yang sepatutnya, akhirnya Allah Ta'ala tarik menerusi jalan-jalan yang kita tak suka. Ini yang tak seronok ceritanya. Itu yang keempat, iaitu menyucikan harta kita dengan berzakat. Sebentar tadi kita telah pun sama-sama berkongsi tentang bagaimana pengurusan harta kita, tak kiralah dalam keluarga ataupun dalam kehidupan lah secara umumnya. Antara lainnya iaitu tentang agama mengajarkan cari harta, bekerja dan juga dengan apa saja profession kita, cari harta. Yang keduanya adalah dengan membelanjakan harta tersebut, dan di saat berbelanja tu pula jangan sampai takut miskin. Nak bagi duit dekat mak, nak bagi nafkah pada isteri dan anak-anak. Jangan takut begitu, jangan. Allah jamin akan ada rezeki untuk orang-orang yang bermurah hati. Yang ketiganya iaitu kita ada simpanan ataupun ada orang dia buat pelaburan untuk di waktu-waktu yang tak dijangka dalam hidup. Kehidupan kita kan macam-macam, benda tak sangka, tak jangka, tak duga, boleh berlaku. Maka ada simpanan, insya-Allah dapat menyelamatkan ataupun jaminan di masa akan datang. Yang keempatnya adalah dengan menyucikan harta kita, iaitu dengan berzakat. Yang seterusnya, yang kelimanya adalah, ini pun pesanan penting buat semua rakan-rakan penonton. Saya kira ini bukan setakat untuk suami saja, malah isteri sekalipun. Kadang-kadang mungkin, bukan kadang lagi dah, memang kebanyakan di kalangan isteri pada hari ini pun ramai yang bekerja. Jadi bila dia bekerja, dia pegang duit sendiri. Jadi maknanya dia rasa macam suka hatilah ya, dia nak berbelanja banyak mana, nak beli apa, dia nak shopping ke apa kan. Agama mengajarkan yang kelimanya, jangan membazir. Jangan membuang duit. Jangan membazir. Jangan terlibat dengan sebarang bentuk pembaziran. Dia sebenarnya membazir ni, kawan-kawan penonton-penonton sekalian. Membazir ni satu benda yang agak sebenarnya memang tak elok betul lah. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, golongan-golongan pembazir ni, dia adik-beradik siapa? Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Surah Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang membazir, membuang harta itu adik-beradik syaitan. Sibling.
Sibling ya. Adik-beradik syaitan. Bukannya Allah Taala kata orang yang membazir ni dia dengan syaitan tu dia BFF lah, dia best friend saja. Tak, ini bukan best friend lagi dah. Ini dah macam part of family. Adik-beradik syaitan. Siapa yang membazir, membuang harta. Orang lain nak dapat harta punyalah susah, awak suka hati ya. Berasa nak beli apa beli. Baik itu Nabi sebut dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, salasun muhlikatun. 3 perkara yang akan merosakkan kehidupan kamu. Apa dia? Syuhun muta'un. Iaitu sifat kedekut yang kau turutkan sangat. Wahawan muttaba'un. Terlalu mengikut hawa nafsu. Yang ketiga, wa ya'jabul mar'i bi nafsihi. Dia berasa apa kata orang, short sendiri. Dia berasa best. Aku ni duit tak banyak sangat tapi rajin sedekah kan. Aku ni tak adalah handsome sangat tapi follower ramai. Tu short sendiri lah tu. Ini benda boleh merosakkan hidup kita. Tu Nabi pesan. Nabi pesan siap dah. Salah satu daripadanya adalah terlalu mengikut hawa nafsu. Pantang tengok iklan-iklan yang tengah diskaun, yang tengah promo, yang tengah murah. Oh, geramlah dia beli. Satu perangai yang patut diperbetulkan dalam masyarakat kita adalah iaitu berasa teringin serupa orang lain ada. Dia tengok orang lain pakai, dia pun teringin. Orang Melayu ajar ukur baju di badan sendiri. Awak saiz M. Jangan double XL, tak bukan saiz kita. Dah jadi baju hujan nanti pakai. Tak boleh. Dia mesti sesuai dengan kemampuan kita. Tengok kawan pakai handphone. Handphone sampai 6 lens. 6 lens. Tu kalau ambil gambar tak handsome ke tak tahulah. Dia pun teringin ke. Pakai handphone canggih-canggih. Dah, kita kalau tak mampu, buat cara tak mampu. Dah tak mampu, teringin pakai handphone canggih. Beli sekalipun, lalah wifi mamak pakai. Kan? Tak topak-topak pun. Kawan telefon tak dapat selalu. Kena ban, kena bar. Ban periksa kan. Kena bar daripada tak boleh telefon sana sini dah. Duit tak ada. Maka jangan lakukan pembaziran. Makanan ke, harta ke dan sebagainya. Dan yang keenam, Islam mengajarkan kita supaya mengagihkan harta tersebut. Jadi mengagihkan harta tu macam mana? Kalau sekiranya sebelum meninggal, sama ada ianya berupa hibah, sedekah, wasiat maupun wakaf. Tapi kalau dah pun meninggal dunia, sama ada ianya harta pusaka ataupun faraid. Maka tumpang kita tengah hidup ni, para penonton sekalian, masih lagi nyawa napah di kandung badan semua ini, maka marilah sama-sama kita lakukan amal kebajikan sebanyak-banyaknya. Khususnya berwakaf ataupun bersedekah. Kerana itulah nanti yang akan menjadi teman kita nanti di alam sana. Tiada lagi gunanya harta kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela. Sambung. Kita. Aku menyanyi, aku yang sambung. Begitulah dia ya. Adab cakap seorang ni. Okey. Jadi, itulah yang menjadi teman kita. Tuan-tuan takkan tak mau teman. Kita hari ni di dunia pun setengah orang pergi tandas seorang-seorang pun ajak teman. Pasal apa? Golap yo. Gelap tandas tu. Ini kubur lagi lah gelap. Gelap, sunyi. Yang akan menemani, yang akan menerangi kubur kita. Inilah amal-amal kita yang kita duk buat. Wakaf kita, wakaf Quran, wakaf tanah kaki persegi untuk masjid, surau, rumah orang tua-tua, rumah kebajikan, anak yatim, pusat tahfiz dan seumpama dengannya. Kita pulun, kita buat. Ataupun paling terbaik sekali adalah dengan kita sama ada kita meninggalkan anak-anak yang soleh yang mendoakan kita sewaktu kita hidup di atas dunia ini. Kelak bila kita meninggal nanti, merekalah yang akan mendoakan kita. Para penonton sekalian, rancangan ini dibawakan oleh ASNB. ASNB membuka peluang kepada para pelabur untuk melabur sambil beramal
wakafkan unit amanah anda untuk manfaat yang berkekalan. Info lanjut www.asnb.com.my. Moga ada rezeki dan kesempatan lain kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.